Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam ceria semua. Okay, hari ini merupakan slot santai motivasi bersama bimbingan dan kaunseling. Okay. Slot hari ini adalah khas untuk murid-murid cikgu tahap 1. Cikgu terpanggil untuk berkongsi dengan anak-anak murid cikgu semua tentang satu tajuk iaitu azam. Okey, mari kita tengok apa itu azam. Apa itu azam? Okay, azam bermaksud keinginan yang tinggi, cita-cita, matlamat disertai dengan semangat, kecekalan dan ketentuan diri sendiri, sifat yakin untuk menempuhi masa depan yang lebih terjamin, bahagia dan sejahtera. Biasanya orang akan sebut azam. Ya, saya berazam pada tahun ini. Contohnya, saya nak, contohnya, biasanya kalau perempuan kan, saya nak kurus tahun ni. Okay. Maka, kalau ucap saja tanpa berusaha, maka itu bukannya azam. Itu hanyalah angan-angan. Okay. Setiap azam, dia akan disertai dengan usaha, kecekalan seseorang. Okay. Azam ni dia mempunyai peringkat-peringkatnya tersendiri, iaitu azam mempunyai 3 peringkat. Yang pertama, peringkat jangka pendek. Yang kedua, peringkat jangka sederhana. Dan yang ketiga, peringkat jangka panjang. Okay, azam jangka pendek ianya melibatkan masa yang singkat. Contohnya dalam masa minit, jam, hari dan minggu. Okay, cikgu bagi contoh. Okay, sekarang kamu buat PDPR di rumah, belajar di rumah. Mesti cikgu akan bagi tugasan. Okay, bila cikgu bagi tugasan, kamu pun berazam. Saya akan menyiapkan tugasan tersebut dalam masa 1 jam. Maka kamu pun berusaha. Kamu berjaya menyiapkan tugasan tersebut dalam masa 1 jam. Maka kamu telah mencapai azam jangka pendek kamu. Okay, seterusnya, azam jangka sederhana melibatkan masa yang agak lama iaitu bulan ataupun tahun. Okay, cikgu bagi contoh. Murid-murid tahun 6, mereka kan ada ujian UPSR. Maka mereka pun menetapkan azam mereka. Saya nak lulus dengan cemerlang dalam ujian UPSR. Maka mereka pun berusaha dari awal tahun ni. Apabila mereka apabila mereka mendapat keputusan UPSR dan mereka berjaya, maka mereka telah mencapai azam jangka sederhana. Seterusnya, azam jangka panjang. Azam jangka panjang, dia samalah dengan cita-cita. Ia melibatkan masa yang sangat lama. Contohnya 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Contohnya waktu ni kamu darjah 1 ataupun darjah 2 ataupun darjah 3. Okay, kamu berazam nak masuk universiti. Ianya melibatkan masa yang lama, iaitu 10 tahun yang akan datang. Maka ianya adalah azam jangka panjang kamu. Okay. Bila kamu dah masuk 18 tahun dan kamu berjaya masuk ke universiti, maka kamu telah mencapai azam jangka panjang kamu. Mengapa perlu berazam? Okay. Kita ni perlu berazam kerana azam menjadi panduan ataupun hala tuju hidup kita. Kalau kita tak tetapkan azam, maka kita tak tahu mana hala tuju kita, sama ada kita nak jadi lebih berjaya ataupun tidak. Dengan azam juga ianya memberi gambaran yang jelas tentang kehidupan kita pada masa yang akan datang. Apabila kita dah dapat gambaran yang jelas tentang hidup kita masa yang akan datang, maka kita akan berusaha untuk mencapainya. Maka azam itu merupakan panduan dan hala tuju. Apabila kita berazam juga, kita akan rasa lebih bersemangat untuk mencapainya. Okay, kamu dah nampak jelas apa yang kamu nak, maka kamu akan berusaha mencapainya dan akan memberikan kamu semangat untuk mencapai azam kamu. Okey, seterusnya
Azam juga merupakan titik perubahan. Okey, contohnya, cikgu bagi contoh. Sekarang ni kamu duduk di rumah, menjalani PDPR. Okey, mesti kamu sekarang ni ada murid-murid cikgu yang bangun lewat. Okey, selalu kena marah mak. Okey, kamu nak ubah perangai kamu tu. Jadi kamu pun menetapkan azam. Okey, mulai dari sekarang saya bangun awal sepanjang PDPR berlangsung. Maka kamu pun berusaha untuk bangun awal sebelum pukul 7 pagi. Jadi kamu pun berusaha dan kamu berjaya. Kamu telah bangun sebelum pukul 7 pagi. Maka kamu telah mencapai azam kamu jangka pendek. Dan ianya juga merupakan titik perubahan daripada kamu bangun lewat kepada bangun awal. Okey, tugasan minggu ini. Cikgu nak kamu tuliskan azam kamu untuk tahun 2021 ini. Okey, tak perlu panjang. Kamu fikirkan sesuatu yang boleh membawa kebaikan kepada diri kamu sepanjang tahun 2021 ni. Dan kamu cuba untuk capaikannya. Okey, cetak lembaran yang saya lampirkan. Okey, kalau ada printer, ataupun mesin pencetak. Kalau tak ada, kamu boleh lukis di dalam buku tulis kamu mengikut contoh lampiran yang telah disediakan. Selepas siap, cikgu nak kamu isikan dalam link ataupun pautan yang telah cikgu sediakan, dan upload gambar hasil kerja kamu. Kamu boleh lakukan tugasan tersebut. Okey, ini adalah lembaran yang cikgu masukkan. Okey. Kalau tak ada mesin pencetak ataupun printer, maka kamu boleh lukis seperti ini di dalam buku tulis kamu. Cikgu terima. Okey, ingatlah kamu merupakan permata kesayangan ibu dan ayah. Okey, cikgu tak naklah kamu hanya jadi permata kesayangan. Tahu permata? Macam berlian yang berharga. Tapi jangan hanya jadi kesayangan. Jadilah permata kesayangan serta kebanggaan. Sesuatu yang kamu buat tu boleh membanggakan ibu dan ayah kamu. Kekal positif sepanjang masa, maka kamu akan bahagia. Okey, cikgu rasa itu saja perkongsian daripada cikgu. Okey, salam sayang daripada cikgu. Okey, moga berjumpa lagi di slot yang akan datang. Cikgu nak ucapkan terima kasih kerana meluangkan masa bersama unit bimbingan dan kaunseling. Okey, bye.